Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sementara kita tunggu rakan-rakan masuk, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah, kita diampuni oleh Allah, kita mendapatkan rahmat dan hidayahnya dalam meneruskan kehidupan kita setiap hari. Tak tahu kenapa saya punya ni macam tak membantu. Kita mulakan. Assalamualaikum. Sekali lagi saya beri salam sebab nampak baru ada seorang yang masuk. Tolong share. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita dikasihi Allah. Kita teruskan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Amin. Amin. Tahu sebab bonda selalu terlambat masuk. Jadi hari ni pun mungkin ramai memikirkan begitu. Hari ni saya masuk lambat juga. Sebenarnya memang lambat sikit pun, dah terlewat beberapa minit. Tapi terlanjur dah ada menghadap komputer ni, saya on terus dan ramai lagi yang nampaknya tidak ramai yang masuk lagi. Mungkin macam tu lah, dia ingat saya belum masuk lagi. Apapun tolong share, mudah-mudahan kita semua tergulung di dalam mereka yang menyebarkan ilmu. Kita diberikan pahala oleh Allah, dirahmati Allah, diberikan keberkatan dalam kehidupan kita setiap hari. Apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita lakukan, itu kita niatkan kepada Allah. Kita niatkan itu perintah Allah. Sebab Allah memerintahkan kita. Beberapa hari yang lalu kita berbicara tentang penyebaran ilmu. Kita diminta untuk menyebarkan ilmu. Kita ada Nur Hisham, kita ada Bahariah. Waalaikumsalam. Semua memberi salam. Pada yang memberi salam semua, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan hari ini adalah 20 hari bulan 10 tahun 20. Orang kata tarikh cantik. Orang kita ni suka tarikh yang cantik. Sebenarnya semua hari yang dikurniakan oleh Allah adalah hari yang cantik untuk kita. Tanpa kita lihat tarikh itu, tapi ialah kalau ada apa-apa record, dia nampaklah tarikh tu 20, 10, 20. Nampak menarik tarikh itu.
apa pun oleh kerana PKPB katnya di Selangor dan Kuala Lumpur ni tak adalah majlis apa-apa untuk 20-10-20 ni. So kita buatlah majlis online ni. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak balik cerita. Kita jangan terlalu mengatakan itu hari yang baik, ini hari yang baik. Semua sebenarnya apa yang Allah berikan, anugerahkan kita hari masa kita ada berpeluang untuk hidup pada tarikh tersebut, pada masa tersebut adalah satu tarikh yang baik di sisi Allah. Dan yang paling baik ialah pada ketika kita berada pada hari tersebut dan kita diredai oleh Allah dalam apa segala perkara yang kita lakukan. Itulah yang terbaik, itulah yang paling menguntungkan hari kita, itulah yang paling bahagia untuk kita. Jadi tak kiralah dia tarikh tak berapa molek ke, tak berapa apa ke, kita niatkan ataupun kita fokuskan bangun pagi bahawa kita nak buat yang terbaik hari ini. Apa saja yang kita buat itu dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus disayangi dan dicintai oleh Allah, dicintai para rasul, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, sahabat-sahabat yang dikasihi rasul, sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh makhluk. Saya turut bersama berbahagia bersama anda semua. Dan itulah doa kita setiap hari. Okey, kembali kepada tadabbur kita. Saya ulang sikit. Kita pada hari yang lepas kita baca yang terakhir ialah ayat 41. Ada kesinambungan ayat 42 ini dengan ayat 41. Ayat 41 setelah Allah menerangkan bahawa Allah akan mengira segala amal kita. Kalau dia baik maka Allah menggandakannya. Berarti kalau tidak baik Allah tak ganda. Allah bagi sama dengan apa yang kita buat balasannya. Kemudian Allah peringatkan bagaimana kalau kita dibangkitkan nanti semua umat daripada awal, daripada Adam sehinggalah umat Muhammad akan dibangkitkan dan para rasul pada umat tersebut akan menyaksikan bagaimana umatnya dihisap di akhirat nanti. Dan kita mahu, kita sayang Rasulullah, kita mahu juga kasih Rasulullah kepada kita dan dia akan menyaksikan amal kita, moga ia dilakukan dengan baik. Kemudian hari ini kita baca ayat yang ke-43. 43 ke? Ayat ke-42. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yawma izi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ardu wala yaktumuna Allah haditha. Pada ketika himpunan itu, ketika diperhatikan, ketika disaksikan oleh para rasul, maka orang kafir yang menderhaka kepada rasul suka jika mereka disamaratakan dengan tanah. Apa maksud disamaratakan dengan tanah? Maksudnya mereka seolah-olah mereka mahu membenamkan muka mereka ke dalam tanah. Malu kan? Kalau macam kita dalam cerita sekarang lah, kita cakap, aku macam nak sorok kat mana muka? Sorok bawah meja, masih bawah meja. Ini nak sorok benam dalam tanah punya malunya dihisap di hadapan para rasul mereka. Bahawa pada ketika dia masukkan lau tusawwa bihimul ard, kalau dia disamaratakan, maksudnya tenggelam di dalam tanah. Wala yaktumuna Allah haditha, dan mereka tidak dapat menyembunyikan apa-apa daripada pengetahuan Allah. Sebenarnya kalau mereka sembunyikan muka di dalam tanah, kalau sembunyikan badan di dalam tanah pun Allah tetap mengetahui. Duduklah di gua mana, koreklah bumi mana untuk melakukan sesuatu, Allah tetap tahu, Allah tetap lihat. Tidak ada berlaku di alam ini yang Allah tidak tahu. Apatah lagi nanti di akhirat sudah tidak ada lagi kita sendiri melihat bahawa Rasul melihat kita. Kalau sekarang kita hanya merasakan bahawa Allah melihat kita, kita tidak rasa ada kegerunan. Tetapi kalau di akhirat kita nampak dengan mata kita para Rasul, menyaksikan bagaimana kita dijelaskan amalan kita, niat kita bukan kerana Allah, bukan sebagaimana suruhan yang dibawa oleh Rasulullah.
Jadi ini kita tidak mahu. Itu adalah ayat yang ke-42. Dan bila kita berpindah kepada ayat yang ke-43, ayat ni mesti ada kesinambungannya, tetapi satu cerita yang berkaitan dengan ibadat, berkaitan dengan solat. Sebab itu bonda sebut fokus dalam solat itu kita fokus berbicara kepada Allah. Apapun sebelum bonda ceritakan tentang fokus berbicara kepada Allah, kita lihat dulu ayat ini terjemahannya atau satu-satu atau untuk memberikan kita juga fokus apa yang kita baca hari ini. Dan ayat ini sebenarnya diturunkan sebelum turunnya ayat yang mengharamkan khamar, arak. Khamar lah yang memabukkan. Semestinya arak tu bahasa kita. Apa sahaja yang memabukkan adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Saya pinkan apa yang Nur Hisham tulis ni sebab mungkin Nur Hisham ceritakan tentang kat mana bukan yang ini. Saya ni bukan nampak sangat. Minta ampun dah. Alhamdulillah. Saya tidak. Okey, betul. So, Nur Hisham berikan mesej di situ bahawa boleh diikuti di channel YouTube. Saya rasa ini adalah untuk rakan-rakan yang mungkin tidak tahu bahawa rakaman ada di channel YouTube, boleh ikuti daripada awal hingga akhir, boleh subscribe dan boleh kita simpan. Jadi boleh lihat secara bersiri, senang. Itulah sebelum saya teruskan pada ayat yang ke-42 ini. Terima kasih Nur Hisham, dia banyak tolong saya untuk upload dalam YouTube. Sebenarnya mula-mula dulu saya upload sendiri, tapi dalam keadaan benda ni tak boleh duduk lama, saya banyak minta tolong sambil tu dia berehat. Bolehlah dia tolong bunda. Terima kasih banyak-banyak. Moga Allah memberikan ganjaran atas penyebaran ilmu. Sebenarnya satu lagi benda tujuan untuk rakam dalam channel YouTube ni, manalah tahu esok lusa sebentar lagi bonda pergi, masih ada yang boleh dirujuk oleh orang lain. Mungkin ada yang tak pernah tengok pun saya punya live ni, tapi satu masa teringin untuk melihat atau ternampak dalam YouTube. Dia boleh memberikan hidayah kepada mereka, boleh memberikan sedikit sumbangan pengetahuan. Itu yang saya mohon. Jadi itu sajalah tujuan utama saya saya bonda minta untuk masukkan dalam channel YouTube. Dan saya mohon pada sahabat semua sebarkan, viralkan perkara ini. Mungkin ramai yang boleh share ilmu ini. Terima kasih Nur Hisham kerana tuliskan di sini channelnya. Saya pun tak pernah jarang kadang-kadang teringat tu sebulan, 2-3 bulan baru ingat nak up sekali. Lepas tu lupa dah, bukan lupa maksudnya yalah. Faham sajalah. Sebab tu bonda kata bonda ni syukur kepada Allah masih boleh mata bonda sebenarnya dah tak terang sangat untuk membaca sebab itu kadang tak nampak sangat walaupun pakai cermin mata. Doakanlah mudah-mudahan terus boleh menyumbang dalam keadaan begini pun kita perlu bersyukur kepada Allah. Saya rasa bonda rasalah umur bonda yang begini 66 tahun masih boleh duduk, boleh sembahyang macam orang lain, bukan sembahyang duduk, sembahyang sempurna macam orang lain dah berdiri, rokok dan sujud. Itu pun saya tak tahu macam mana nak zahirkan kepada Allah kesyukuran sebenarnya. Sebab itu kalau ada sedikit ilmu saya kongsikan ini, bolehlah anda juga kongsikan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita diberkati Allah. Okey, balik semula kepada cerita ayat yang ke-42. Saya baca dulu, baru saya berikan sebab nuzulnya, baru kita berikan yang lain. Nanti saya ni terputus-putus, kesian orang nak tak faham saya cakap. Okey.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu hampiri, berarti janganlah kamu lakukan solat ketika kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu apa yang kamu bicarakan dalam solat itu, sehingga kamu faham apa yang kamu cakap dengan Allah ketika solat. Wala junuban illa abiri sabil, tidak juga orang yang berjunub, iaitu berhadas besar, melainkan yang melintas. Sebenarnya ini adalah hukum, tak boleh kita duduk dalam masjid ketika berjunub. Tetapi kalau kita melintasi masjid, itu tidak mengapa. Contohnya, mungkin ada jalan ringkas, kita masuk daripada pintu sini, keluar pintu lagi satu, itu namanya melintasi. Macam kalau Masjid Haram kan besar. Kalau kita pusing tawaf masjid itu memang jauh, so kita ambil jalan melintas. Kita lintasi masjid tanpa duduk. Itu boleh ketika berjunub. Itu saja yang dibolehkan. Hatta tagtasilu, sehingga kamu mandi. Saya tak ceritalah hari ni mandi macam mana. Ini fardu ain, taharah ni kena faham sangat mandi tu macam mana. Bukan mandi tu mandi bawah shower gedig. Ada syarat-syaratnya sehingga dikatakan dia bersih daripada kita mandi junub ataupun mandi hadas besar. Wa in kuntum marda, kalau kamu sakit, au ala safarin, ataupun kamu dalam musafir. Sakit di sini maksudnya kalau kamu sakit tidak boleh dikenakan dengan air, tak boleh mandi, tak boleh kena air tempat-tempat yang sakit itu, ataupun kamu musafir, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah satu daripada kamu, ghait iaitu buang air, atau keluar daripada salah satu daripada jalan kubur dan dubur, saya rasa semua faham ni. Aula mastumun nisaa, ataupun bersentuh dengan perempuan. Ini semua mungkin biasa dengar, saya ulang saja sikit, sebut sikit saja. Bersentuh lelaki dan perempuan, mengikut Imam Syafi'i, bersentuh sahaja batal wuduk. Tetapi mengikut imam yang lain, bersentuh di sini ialah sentuh dengan syahwat. Maksudnya kalau sentuh tanpa syahwat, tidak batal wuduk. Jadi jangan confuse. Falam tajidu ma'an, daripada semua tadi cerita sakit, musafir, kemudian terbatal, dan kita tidak jumpa air untuk berwuduk, hatta mandi pun tak jumpa air, wuduk pun tak boleh. Fatayammamu, maka hendaklah mereka bertayammum. Saya juga tak terangkan cerita tayammum ni panjang. Sa'idan tayyiba, daripada tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum, maka sapulah muka kamu. Wa aydiyakum, dan tangan kamu. Wa aydikum, dan tangan tu sapu juga. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Jadi saya terangkan sikit dahulu sebelum saya cerita tentang solat tadi, tentang sebab nuzulnya. Maksudnya kalau kita sedang junub, saya ulang sekali lagi, tak boleh duduk dalam masjid, tetapi boleh lalu. Dan faham makna lalu, maksudnya masuk daripada pintu lain, keluar daripada pintu lain dengan tujuan untuk melepasi laluan itu. Itu pandangan ulama lah. Kemudian dia kata, kalau kamu sakit ataupun musafir, tak ada air, sakit tak jumpa, tak boleh kena air. Kemudian musafir tak ada air, dan kebetulan pada waktu itu berlakulah perkara yang membatalkan wuduk, maka bolehlah kamu bertayamum. Tayamum itu dengan menyapu muka dan tangan sehingga ke siku. Innallaha kana afuwan ghafira. Allah itu Maha Pengampun, diberikan kita keringanan.
Okey, saya balik semula untuk penjelasan ayat ini. Ayat ini diturunkan macam Modi sebut tadi sebelum diturunkan ayat yang mengharamkan khamar secara total, secara mutlak. Sebelumnya dulu waktu Islam mula diturunkan, Allah tidak mengharamkan arak ataupun khamar. Ya, sebab itu masih ada para sahabat yang mengadakan majlis-majlis yang menyajikan khamar. Dan di dalam satu kisah menyebutkan bahawa Abdul Rahman bin Auf mengadakan satu majlis dan dia menyajikan arak. Lalu mereka berkata sesuatu yang bukan yang macam orang mabuk lah kata sesuatu yang dia tak sedar atau melakukan satu perbuatan yang mereka tidak sedar, hilang kewarasan ataupun hilang pemikiran, bercakap tidak tentu hala. Dan ada juga sahabat yang lain mengadakan juga majlis yang serupa. Maksudnya banyaklah, ramailah sahabat yang buat majlis yang serupa sehingga ada di antaranya yang menyakitkan di antara satu sama lain, memukul hidung sehingga luka dan sebagainya. Banyaklah diceritakan di dalam kitab-kitab tafsir. Lalu bila Allah melihat, lalu memang Allah tu Maha mengetahui, Allah memberitahu bahawa kita tidak boleh melakukan salat dalam keadaan mabuk itu. Sebab kalau mabuk, maka tidak boleh fokus berbicara kepada Allah. Tidak boleh berbicara kepada Allah. Maka turunlah ayat ini, wala taqrabus salah wa antum sukara. Kamu mabuk. Ada orang nama dia sukara. Orang tanya kenapa nama kamu sukara, sebab ada sebut dalam Al-Quran. Padahal sukara itu maksudnya mabuk. Jadi kita hati-hati. Memanglah ayat Quran, tetapi sebenarnya ada kesinambungan ayat sebelumnya. Jangan kamu dekati solat pada ketika mabuk. Maksudnya tunggu mabuk itu selesai baru kamu solat. Dan kalau nak tunggu selesai, buat dia waktu habis tak selesai, maka sebab itulah Allah turunkan bahawa Allah tidak mahu kita hilang ingatan. Allah tidak suka hambanya melakukan sesuatu yang di luar kewarasan. Allah sebenarnya Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka diturunkan ayat ayat dalam surah Al-Ma'idah tentang pengharaman arak, iaitu ayat 90 dan 91. Boleh semak di situ. Innamal khamru wal maisir, itu sampai akhir ayat itu, bahawa arak dan ini adalah diharamkan, tidak boleh. Bukan maksudnya para sahabat pun kalau pada awalnya sebelum mula-mula masuk Islam, mereka masih lagi menyajikan arak, maka pada ketika diturunkan ayat yang ayat ini, maka masih lagi ada yang melakukan, hanya tidak melakukan salat. Satu lagi sebenarnya banyak hukum di dalam Islam yang diturunkan secara beransur namanya. Sebab itu satu hukum ataupun suatu perkara itu supaya kita sebagai manusia ini menerimanya dengan mudah, tidak boleh kita selepuk tukar. Kadang kita terperanjat dan sebagainya. Itu hikmahnya. Lalu Allah turunkan ada ayat yang mula-mula tak boleh solat. Lepas tu barulah cerita haram. Itu dikatakan diturunkan secara beransur-ansur. Mula-mula jangan salat, kemudian terus baru cerita haram. Para sahabat menerimanya dengan baik. Sebenarnya satu lagi hikmahnya, kerana Islam masih baru pada waktu itu, mereka baru memeluk Islam, jadi tidak bolehlah terus bagi yang ketat sehingga mereka tidak mampu melakukannya dan takut dengan Islam. Sebenarnya itu juga satu kaedah yang perlu kita sama-sama fahami, hayati ketika kita mengajak orang yang non-Muslim masuk Islam. Apabila mereka telah mengucap 2 kalimah syahadah, itu satu perkara yang paling tinggi, yang paling kita hargai. Jangan kita terus-terus, hari ni juga you mesti solat 5 waktu, hari ni juga you mesti tinggalkan arak, hari ni juga you kena makan yang sembelih, tak boleh makan babi, tak boleh makan ni monyet, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan ini. Maka dalam keadaan ini, kita menakutkan orang yang bukan Islam dengan Islam.
Saya masih ingat Bonda masih ingat suatu, bukan masih ingat, memang tetap ingat sebab banyak kali Bonda pergi ke masyarakat, ke perkampungan orang asli. Kalau kita menyelusuri ataupun memahami orang yang baru masuk Islam ni, dia ceritalah pengalaman dia masuk Islam. Sebenarnya dia masuk Islam, dia kata dia tak tahu pun ataupun ada di dalam hati dia, kalau saya dah tak boleh makan ini, tak boleh makan ini, macam mana. Takut tetapi mungkin mereka ni tidak diketatkan sangat, jangan makan itu, kalau ini. Dia masuk Islam. Rupa-rupanya apabila dia masuk Islam, dia kata dengan sendirinya hati kita menjadi takut dengan takut, geli dengan makanan itu. Jadi dengan sendirinya juga Allah, itu rahmat Allah Allah gerakkan hati dia untuk makan mesti yang disembelih. Allah gerakkan hati dia makan yang baik-baik, tidak makan ular, tidak makan monyet, kucing dan sebagainya. Kita perlu, itu sebabnya kita ni bila ajak orang masuk Islam, kita jangan beri secara detail dahulu yang yang menakutkan mereka. Kita ambil yang penting dahulu, mengucap percaya bahawa Allah itu satu. Itu yang paling penting. Kalau dia sudah mengucap setengah jam, 1 jam sebelum itu, dia percaya dengan yakin, beriman kepada Allah, Allah itu esa, kemudian dia mati dalam 1 jam, sehari, sebab itu dia mati dalam Islam. Itu yang kita nak, dia mati dalam Islam. Mungkin kita fikir, susahlah nak pergi pejabat agama apa semua. Ya, biar mengucaplah dulu baru pergi daftar pejabat agama. Takut nanti bila nak pergi mengucap kat pejabat agama, belum mengucap lagi, dia mati tengah jalan, aksiden ke tak aksiden ke, kalau dia nak mati tak mengucap. Jadi kita selesaikan dulu beriman kepada Allah. Ni saya pergi jauh daripada cerita ni, sebab tu Bonda nak cerita dulu tadi maknanya sampai akhir, sebab nanti saya masuk benda lain. Okey, jadi begitulah kita mengajar secara tadarruj dipanggil, secara beransur-ansur. Ini zaman Rasulullah. Di zaman kita ni pun kena belajar cara mendekati non-Muslim, cara orang yang ditaklifkan hatinya dengan Islam, didekatkan, dijinakkan hatinya dengan Islam, supaya boleh supaya mereka menerima Islam dengan tenang, tidak takut. Ini dia baru mengucap pagi, petang dah takut sebab tak tahu, pergi mandi, lepas ni kamu kena solat, lepas tu kena ini dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita tidak berapa faham tentang Islam, menyebabkan kita menjadi risau. Bonda selalu sangat berdepan dengan masyarakat, masyarakat orang asli dulu, waktu selalu bawa pelajar ke satu kursus wajib, iaitu dakwah non-Muslim. Masalah yang dihadapi ialah mereka yang telah diberi dakwah oleh pihak-pihak tertentu yang memberi faham tentang Islam dengan cara yang salah. Mereka kata, dulu ada datang pelajar daripada sini, ada datang kumpulan sini, dia kata kena sunat, kena ini, saya tak nak. Itu perkara yang menjadi masalah, tidak belajar yang dikatakan tadarrush yang berlaku kepada zaman Rasulullah dulu. Jadi orang dakwah ni kena faham semua kaedah-kaedah ini. Kita bukan main terjah, kita rasa kita dah pergi masuk Islam. Kalau kita nak pergi, kita kena belajar dulu kaedah dia macam mana. Kaedah dia yang sesuai dan pasti. Tidak boleh tinggal ialah solat hajat, doa sebelum pergi. Supaya lembut hati mereka menerima Islam. Kemudian baru kita cari kaedah pula yang lain. Bagaimana nak jelaskan? Kalau dia kata takutlah, nanti tak boleh makan, ada saja yang kita boleh jawab. Sebenarnya kita boleh kata banyak makanan selain daripada makanan ini. Sayur-sayur semua harus. Daun-daun pokok semua harus boleh dimakan. Pernah dahulu, saya ingat masa itu ketua jabatan Bonda lah masa mengajar, dan dia pernah mantan Menteri Agama sebenarnya, dulu sama-sama pensyarah lah, bukan Menteri Agama sekarang, mantan. Dia kata ginilah, kita ikut Hambali punya, semua binatang boleh dimakan kecuali babi dengan anjing lah, asalkan disembelih. Sembelih lah.
Itu dia cakap sebenarnya bila mereka masuk Islam tak buat pun, mereka tak makan pun dah benda tu. Sebab dia kata memang dia dah, Allah dah buka. Sebenarnya kita doa, semasa kita cakap tu kita doa, ya Allah biarlah dia cari yang halal-halal sahaja. Alhamdulillah ramai yang masuk Islam dan tidak lagi memakan benda-benda yang begitu. Walaupun kita lihat ada juga yang masih melakukannya. Sebab itu kita sertakan dengan doa. Walaupun kita nampak di masa kita, Allah gerakkanlah hatinya supaya menjauhi perkara yang kau larang, ya Allah. Sentiasa doakan, sentiasa baca yang itu. Sebab itu kita bukan pergi sekali-sekala. Kalau boleh pergi selalu ataupun hubungi, sekarang ada telefon dan sebagainya. Saya ada pelajar sebenarnya yang masuk Islam asalnya ialah lelaki, ketua keluarga saja. Tapi kerana pelajar tu rajin menghubunginya secara telefon, mesej dan sebagainya, keluarga itu masuk Islam semua sekali dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu pergi. Sebab kadang-kadang kita ni perempuan ada masalah juga. Kalau pergi ke kawasan-kawasan yang begitu. Okey. Jadi habis saya cerita Tarajus sikit, saya cerita panjang juga, nanti hilang cerita kita tentang solat. Okey. Apa yang kita pelajari bila Allah kata jangan kamu dekati solat ketika kamu mabuk, iaitu orang yang melakukan solat itu tidak boleh diganggu, tidak boleh terganggu pemikirannya dengan perkara yang boleh menyebabkan dia alpa, cuai, tidak fokus dengan apa yang dibicarakan kepada Allah. Tuan dan perempuan, sahabat yang dikasihi Allah, dikasihi Rasul semua, boleh naikkan diri sendiri dan ingatkan semua. Solat itu adalah bicara kita dengan Allah. Solat itu adalah sembah kita kepada Allah. Salat itu adalah pertemuan kita kepada Allah. Pertemuan yang sepatutnya kita nanti-nanti. Pertemuan yang sepatutnya kita fokuskan pemikiran kita. Fokuskan diri kita, tidak ingat apa-apa yang lain. Jadi sebab itu bila Allah kata jangan dekati salat ketika mabuk, kita pun kata itu orang minum arak, aku tak minum arak pun. Tapi kita kena faham, kenapa Allah tidak bagi orang yang mabuk itu solat? Sebab dia tak mau pemikirannya tidak fokus. Dia nanti orang mabuk ni dia ingat yang bukan-bukan, dia ingat tak tenteram. Jadi kita ni bila kita solat, kita kena tenteramkan hati. Kita berdukakah? Kita gembirakah? Atau biasakah? Kita ni memang manusia biasa yang pemikiran kita banyak celarunya. Pemikiran kita banyak yang masuk tanpa kita sedar. Jadi kita kena berlatih untuk memberi fokus. Cuma bonda nak tanyalah kan, kalau sahabat semua ni pergi ke ada pertemuan dah, kita selalu ada pertemuan, tak payahlah raja kan, menteri je. Dak duk hati kita daripada pagi tu. Betul ke? Ikut protokol ke? Macam mana protokolnya? Siap kita tanya lagi setiausaha dia. Protokolnya macam mana Nak sebut nama apa Saya duduk mana Saya baca 2-3 hari yang lepas dalam Facebook, protokol jumpa raja. Tidak boleh tegakkan bahu punya. Saya baru tahu. Tidak boleh, tangan tidak boleh terbuka. Nampak tu? Tak boleh, dia kena letak raja sebelah kanan. Tidak boleh berdiri tegak sama tegak dengan raja. Tu jumpa raja, ada protokol. Raja adalah manusia sama dengan kita. Ada protokol. Kita kena ikut sebab itu protokol kita sebagai rakyat. Sekarang protokol kita dengan Allah. Kita diajar oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah. Sabda Rasulullah. Salatlah sebagaimana aku solat. Rasulullah tu tunjuk cara. Dan cara itu kita baca daripada hadis-hadis yang diceritakan oleh para periwayat hadis. Bagaimana cara Rasulullah bersolat. Sebab nanti dulu ada anak murid saya kecil-kecil, dia tanya, macam mana kita nak tengok Rasulullah solat, Rasulullah dah tak ada. Kita ada hadis yang dibicarakan bagaimana solat Rasulullah. Okey. Jadi protokolnya untuk solat kita kepada Allah ada telah diterangkan. Kita diminta untuk bersih, suci daripada hadas kecil dan hadas besar.
Itu fizikal kita. Kita diminta untuk menghadap kiblat, berada di tempat yang bersih. Itu juga fizikal. Okay. Dan kita diajar bacaan-bacaan solat, cara-cara, maksudnya rukuknya, apanya, dari segi amalinya. Sebab kita solat ni ada qauli, ada fi'li, perbuatan, ada qauli, kata-kata, ada qalbi, iaitu hati. Kita ni selalu letakkan qalbi itu niat je. Nampak tak? Sebenarnya qalbi itu daripada awal solat hingga akhir. Kita berniat itu supaya kita sedar bahawa kita dalam solat, dalam menghadap Allah. Kan? Bila kita niat hanya di awal, masuk rakaat kedua, hati kita sudah hilang, niat kita sudah lari. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat dan diri saya sendiri. Kita rukun qalbi kena faham, maksudnya niat. Dan niat itu bila kita niatkan bahawa kita nak solat ni, sebabnya niat tu sebenarnya kita maksudnya hati kita mengatakan kita dalam solat. Kita dalam solat itu sepanjanglah niat kita. Jangan kita niat setelah kita Allahu Akbar, kita pula diajar masukkan niat ketika baca takbiratul ihram. Masukkan niat tu susah juga nak masukkan niat tu. Sampai Allahu Akbar banyak kali. Sebenarnya ialah untuk menyatakan bahawa kita, Allahu Akbar itu kita sudah pisahkan diri kita alam biasa kepada alam menghadap Tuhan. Dan sehinggalah kita Assalamualaikum, di akhir salam kita barulah kita menghabisi pertemuan kita dengan Allah. So niat kita itu sentiasa ada. Tak bolehlah ada juga orang suka kan, bila mak saya nak keluar jap, dia tengok mak dia solat. Sebab dia fikir mak dia akan dengar juga walaupun mak dia solat. Sepatutnya dia tak dengar. Sepatutnya kalau orang dia jenis faham, dia tak akan bercakap dengan orang solat. Sebab orang solat ini ada ke? Bila kita pergi jumpa raja, tiba-tiba ada pula orang kat luar. Nanti lepas jumpa raja ni pergi sini ya. Boleh ke? Kadang-kadang kan, kita ni tak logik tahu apa yang kita buat. Tak payah raja. Pergi jumpa menteri ke timbalan menteri ke whatever mana kat pejabat ni. Lepas jumpa ni nanti pergi angkat kain. Ada ke? Itu masalah. Sebenarnya kita ni selalunya tidak faham yang dikatakan bertemu dengan Allah. Jadi kalau kita nak fokus solat, kita kena faham bahawa itu adalah pertemuan kita dengan Allah. Bicara kita kepada Allah. Pertemuan dengan adabnya, bukan saja adab kita, tapi adab orang lain yang sama dengan dia ada di sekitar kita. Memahami bahawa dia ni sedang menghadap Allah. Dia ni sedang berbicara dengan Allah. Di mana saja. Kadang-kadang kita solat, kita kata dalam solat kita semayang je kat tempat duduk kita. Janganlah pula orang lain lah kalau orang bukan Islam. Orang yang Islam ada sebahagian dia tak, kita selalu beritahu saya nak solat lah. Supaya mereka faham kita solat supaya tak ganggu. Jangan kacau. Jangan pula nanti dah tahu dah orang sebelah kita tu solat sebab dia beritahu kita saya nak solat. Lepas tu datang pramugari bagi air. Kita letak sini lah nanti lepas solat minum air ni. Boleh bercakap dengan orang yang solat. Dia dah bagi tahu dia nak solat. Ini masalah kita. So fokus kepada solat itu, kita orang tak solat pun kena bantu orang solat tu biar dia fokus, jangan kita ganggu. Sebab itu kita matikan semua suara-suara yang boleh mengganggu dia. Ada kalau kita pergi raja orang buka lagu nenang sebelah kita ada. Tak ada kan? Tapi orang bertemu dengan Allah, kita still juga tak kisah bercakap, bising dan sebagainya. Okay. Ini ingatkan diri sendiri juga. Bukan sama-samalah kita mengingati. Okey. Tadi Bonda dah sebutkan tentang rukun qalbi. Rukun qalbi dan saya pergi pada rukun fi'li tadi. Kita Allahu Akbar. Dan bila kita ni, kita boleh saja tak angkat takbir sebab itu sunat saja tu. Kita angkat sebagai satu peringatan. Bila kita baca Allahu Akbar sebagai rukun tu,
kita sebut Allahu Akbar itu, ingat ya, kita itu namanya takbiratul ihram. Takbir Allahu Akbar. Kenapa sebut ihram? Sebab itu memisahkan kita daripada masa lain kepada masa kita menghadap Allah. Untuk kita sedar bahawa inilah mulanya pertemuan saya dengan Allah. Selepas ini tidak ada gangguan. Hati, pemikiran, bacaan, semuanya tertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, betul tak bunda nak tanya? Kita cari barang kan? Cari-cari barang, teringat waktu salat, oh aku letak situ. Teringat itu di luar kuasa kita. Tapi kita kena tepis cepat. Tinggalkan, datang je, oh kat situ. Terus, aku sedang menghadap Allah. Sebab kita kadang-kadang ada sesuatu, memang kita diuji dengan ingatan-ingatan begitu. Ada kita tengah solat, kita rasa memang sebelum solat bila kita ambil sembahyang, kita rasa ya Allah, kali ni saya nak menghadap Allah, tak mahulah fikir yang bukan-bukan. Tapi kita diuji tau masa kita solat. Tiba-tiba kita teringat itu, kita teringat ini. Jadi kita bila takbiratul ihram pasang memang dalam hati, tak mau ada gangguan. Ada beberapa perkara yang perlu kita, ini benda bagi tips sama ada untuk diri dan juga untuk yang lain-lain. Masa kita wuduk, kita niatkan. Kita niat bahawa memang wuduk kita ni untuk solat. Sebab kita boleh saja, kita memang sepatutnya sentiasa ada wuduk. Jadi kita berwuduk nak solat itu, walaupun kita dah ada wuduk, kita lebih afdal kita wuduk baru. Melainkan kalau kita berada di tempat-tempat yang susah nak wuduk lah. Kemudian, itulah kita berniat. Allah, aku nak gunakan wuduk aku ni untuk solat. Supaya saya jauhi saya daripada gangguan-gangguan. Okey. Dan bila kita doa tu juga, doa lepas wuduk tu kita teruskan minta kepada Allah supaya kita khusyuk. Dan kita pun pergi solat, kita sediakan pakaian yang paling bersih. Pakaian yang paling bersih. Sebab itu kalau boleh pakai pakaian yang selesa. Kadang-kadang kita pakai terketat. Nak sujud susah, nak ini susah. Melainkan kalau terpaksa lah dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi kalau boleh, saya sukalah orang Malaysia ni, terutama yang perempuan, dia suka pakai telekung. Itu memang selesa. Selesa. Kalau kita pakai pakaian yang tidak selesa, memang kita pun solatnya tidak selesa. Kadang-kadang kita gerak sikit, ternampak aurat. Gerak sikit, nampak ini dan sebagainya. Jadi kita selesakan diri dengan pakaian. Satu. Yang keduanya ialah berniat baca doa. Okey, sebelum solat tu kita baca qul a'udzu binnas banyak-banyak supaya kita tidak diwaswaskan oleh syaitan. Okey. Kita pakai pakaian bersih. Dan sifat-sifat akhlak mahmudah itu yang perlu ada kepada kita, sebenarnya kita wujudkan dalam solat dan di luar solat. Tapi di dalam solat itu kena jaga. Pertamanya ialah kita rasa kita memang jujur dan ikhlas. Al-ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Okey, ikhlas. Bukan cakap saya ikhlas ni, tak. Ikhlas itu memang kita letak pada Allah. Ada raja, mengharap. Mengharap tu maksudnya kita memang mengharap semua perkara yang baik-baik daripada Allah. Kita memang ada mengharap Allah, ya Allah ampunkanlah. Kita bukan rasa solat aku ni dah baik sangat, tak. Kita mengharap, ya Allah mudah-mudahan apa yang aku baca ini diterima oleh Allah, diampun oleh Allah. Kemudian ada rasa khauf, itu semua sifat mahmudah tu. Ada rasa khauf, rasa takut Allah, takut kita tersilap baca, takut kita, memang kita takut mendapat dosa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ar-raja dan khauf. Dan semua itu boleh timbul apabila kita faham apa yang kita baca. Jadi puan-puan, tuan-tuan yang dikasihi Allah, yang disayangi Allah, yang disayangi Rasul, diri saya dan sahabat semua, kita marilah fahami sangat apa yang kita baca. Kita baca satu-satu ayat itu, kita faham maksudnya. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
apa yang kita faham daripada satu ayat itu. Jadi bila kita baca segala puji bagi Allah Tuhan sekalian. Bukanlah baca ayat bahasa Melayunya, tapi kita ingat bila baca tu segala puji maksudnya memang puji kita hanya kepada Allah. Puji kita kepada Allah, tidak puji kepada yang lain. Kita puji dia sebagai Tuhan sekalian alam. Baruki Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semua tu kita faham semua. Daripada tu saya tak baca lagi doa iftitah tu. Allahu Akbar kabira. Dia daripada awal tu kita dah memang tunduk patuh kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya solatku, segala amalanku, hidupku, matiku kerana Allah. Ingat tak tu ketika kita solat tu, kita ingat makna tu supaya kita fokus. Kalau kita fokus semua tu, kita tahu bahawa solatku, sekarang fokus dalam solat. Amalanku, hidupku, matiku kerana Allah. So maknanya kita pisahkan dah, tak fikir yang lain, kita fikir maksud itu. Bila kita fikir maksud itu, maka kita punya amalan itu dengan sendirinya kita fokus. Kita sendirinya kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya balik semula. Kita pakai pakaian selesa, bersih, selesa. Saya harap sebut saya selesa. Selesa tu maksudnya kita boleh bergerak. Kemudian kita faham. Faham ini bukan kita baca ketika, maksud kita usahakan di luar salat untuk fahamkan maksud-maksud apa yang kita baca. Dan kita kalau ada surah yang kita baca selepas Fatihah itu pun surah yang kita faham. Surah yang kita faham. Contoh mungkin kita ambil ayat kursi. Ayat kursi itu mesti kita faham. Apa maksudnya? Kita baca surah Ikhlas, kena faham maksudnya. Cari tafsir-tafsir yang berkaitan supaya keinsafan kita lebih tinggi. Supaya kita punya keinginan kita untuk, maksudnya memang kita sentiasa dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa tidak ingat apa-apa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah kita baca tahiyat, sehinggalah dalam kita punya sujud, duduk sujud antara dua sujud pun, apa kita baca? Itu bukan main satu doa yang kukuh, yang cuba bayangkan kalau kita berapa kali kita duduk antara dua sujud setiap kali solat itu dalam satu hari, satu malam, berapa banyak kali kita baca doa itu. Dan doa itu kita baca dengan penuh fokus pun kita sudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali kita persiakan pertemuan kita dengan Allah. Kita fokus itu maksudnya kita tidak persiakan dengan mengingat perkara-perkara yang lain. Mengingat perkara yang lain. Satu lagi, contoh juga kita baca tahiyat. Tahiyat itu apa maksudnya? Ada salawat di hujungnya, kita memuji Rasul dan sebagainya, supaya kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni bila kita berada di dalam solat itu, kita faham apa yang kita bicara pada Allah. Apa yang kita janji kepada Allah. Kita janji itu dalam takbiratul ihram lagi sudah, dalam doa iftitah lagi sudah janji kepada Allah. Bagaimana kita boleh lepas bila kita tinggalkan saja solat, kita sudah lupa. Kita sudah buat apa yang dilarang Allah, sedangkan kita sudah janji bahawa hidup dan matiku kerana Allah. Belum lagi baca Fatihah, banyak lagi janji kita kepada Allah, banyak yang kita minta kepada Allah, tetapi kita menjadi lupa. Lepas saja beri salam, keluar dekat luar masjid, dah boleh gaduh pasal kasut. Macam mana? Macam mana tu kata? Macam mana? Cuba share, cuba cerita. Nampak tak? Kita juga kadang-kadang kita benda sebutkan, bukan di Malaysia saja, hatta kita berada di tanah suci,
di Masjidil Haram, boleh tu. Baru keluar daripada Masjid Haram, ya Allah ya Tuhan, subhanallah, janganlah, astagfirullahalazim. Keluar-keluar, gaduh kat luar. Nangka dah janji. So maknanya kita masih lagi tidak fokus dengan ibadah kita. Masih lagi tidak fokus dengan solat kita. Masih lagi kita tidak dilatih. Tidaklah menjadi solat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Menegah daripada perkara yang buruk dan mungkar, kerana kita tidak ada, seolah tidak kesan solat kita tu. Kita tidak fokus. Kita tidak, bukan kita bertemu Allah. Kita hanya menunaikan sebagai rutin biasa. Bila sampai waktu Allah orang azan, kita pergi. Waktu orang Assalamualaikum, kita pergi. Itu. Belum lagi duk cerita. Assalamualaikum, baca doa bukan panjang. Lepas baca doa saja. Hari tu kan, aku nak tanya kamu nak jumpa saya tak? Kau nampak tak dia gini-gini? Nampak tak? Bergosip dalam masjid. Bergosip lepas solat. Datang, kadang-kadang kita datang bukan di masjid, di rumah datang bertamu, kita pun solat jamaah. Kan? Lepas jamaah, makan pada masih dalam telekong lagi. Sudah mengumpat. Itu masalahnya. Dosanya. Jadi kita tidak berbicara dengan Allah. Kita tidak fokus apa yang kita bicarakan kepada Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah dan Rasul sekalian. Ingatan untuk bonda dan semua. Di dalam satu hari satu malam, kita ada 17 rakaat. Kita ada 5 waktu. Dan setiap itu memperbaharui pertemuan kita dengan Allah. Kita bukan jumpa macam jumpa raja sekali seumur hidup. Sebab benda ni sekali seumur hidup lah. Ada sekali dulu diminta pergi jumpa Agung. Zaman Agung Sultan mana tak ingat dah. Agung Sultan Kedah. Waktu itu saya jawatankuasa, bonda tiba sebagai jawatankuasa hukum syarak wilayah. Dia adalah kesempatan bertemu. Itulah bertemu, tak bertemu dah. Kan? Tetapi pertemuan dengan Allah 5 kali. Itu tak masuk yang sunat-sunat 5 kali. Kalau kita perbaharui janji kita begitu sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka berarti kita tidaklah melakukan perkara yang dilarang, tidaklah melakukan perkara yang Allah tidak suka. Okey. Jadi barulah solat itu boleh membina kita punya credibility sebagai seorang Muslim. Percaya kepada Allah. Yakin kehendak Allah. Yakin diri ataupun sentiasa ingat bahawa kita mesti takut kepada Allah. Sebab itulah solat itu tiang agama. Kalau tak ada solat, runtuh agama. Sebab kalau tak ada solat, kita tidak ada pertemuan dengan Allah, tidak ada perjanjian dengan Allah, tidak ada yang sentiasa mengingatkan kita tentang janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau faham apa yang kita baca, kita tidak ikut. Kalau faham pun tapi tidak difokuskan ketika solat, maka tidak juga menjadikan solat itu sebagai pertemuan yang sebenarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pukul berapa? Main suami saya letakkan jam, tak nampak juga. Okey, sebenarnya ayat yang kita baca tadi, saya nak rangkumkan ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-43 ini adalah satu ayat yang menjelaskan bagaimana perlunya melakukan solat dan tidak boleh melakukannya ketika mabuk. Cuma bonda kaitkan mabuk ini dengan perkara selain daripada mabuk khamar. Sebenarnya ayat diturunkan kerana cerita mabuk khamar. Tetapi bonda cuba mengingatkan diri bahawa sebenarnya apabila kita mahu bertemu dengan Allah, kita tak boleh mabukkan diri kita dengan perkara yang lain. Sama ada memabukkan diri kita dengan perkara sedih, perkara suka, perkara biasa-biasa dan sebagainya, tidak boleh mengganggu fikiran kita waktu kita salat.
Sebab itu selepas ayat begitu Allah terangkan pula cara-cara membersihkan diri. Sebab itu memang perlu bersih sebersih-bersihnya apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bersih. Saya ingat saya menemui seseorang orang yang tua daripada Bonda lah. Dia memang bila nak solat je mandi. Tukar semua baju dia. Tak kira baju luar, baju dalam dan sebagainya, semua tukar. Saya masa muda-muda lagi lah berjumpa dengan dia. Dia dah, alhamdulillah dia masih hidup sekarang. Dia cerita, saya tak pandai semayang kalau tak mandi. Baguslah tu tukar semua itu sebagai afdalnya. Tapi kita kerana kekangan-kekangan kerja, kekangan masa, mungkin mandi itu susah. Maka mengambil air semayang, membersihkan yang anggota-anggota luar yang terdedah itu pun, cuba tengok kalau kita ambil air semayang itu, semua yang kita basuh itu anggota-anggota yang terdedah yang mungkin bersentuh dengan perkara-perkara yang tidak elok dalam aktiviti harian kita. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, telinga, sapu kepala, itu kan yang terdedah. Yang terdedah. Jadi kalau kita bekerja, contohnya bekerja di luar, tak kira kerja pejabat ke kerja apa ke, kita basuh tu sudah merupakan satu kebersihan. Dan pakaian kita mesti bersih daripada najis. Kalau dia daripada lumpur, tanah, tak apa. Yang penting ialah najis. Tapi oleh kerana kalau budi kita bertemu dengan Allah, memang pakai pakaian yang paling cantik lah. Yang paling bersih yang kita ada. Dan saya sebut yang selesa. Ada yang cantik tak selesa. Kadang-kadang kalau kita pergi majlis, kita pakai cantik tapi tak selesa. Ada manik-manik sana, ada manik sini, ada sudam sana, sudam ni. Badan kita jadi gatal, jadi tak selesa. Tak selesa. So jangan pakai. Sebab itu telekung kalau lebih-lebih lagi yang banyak sangat hiasan-hiasannya pun menyebabkan tidak selesa. Pakai yang paling selesa. Kadang-kadang kita rasa muka dia sempit lah, itulah, inilah. Maka kita ambil walaupun dia buruk dah, lama dah, tapi dia bersih, itulah yang kita pakai. Saya tahu orang lelaki dia suka kain pelikat yang dah lusuh, pakai sejuk, bersih, banyak kali basuh. Itu lagi bagus. Kalau kita rasa itu selesa, kita pakai yang tu. Kalau kita selesa pakai jubah, pakailah jubah, maksudnya orang lelaki lah. Selesa pakai kain dengan baju, kain gombang orang kata, dengan t-shirt, pakailah apa yang kita selesa dan bersih, cantik pada mata kita. Janganlah pula pakai kain, dulu ada penceramah geng-geng saya lelaki selalu cerita lah, saya pun jarang nak cerita sebab yelah, kita pun pengalaman di mereka. Tidur dia gulung kain, bila semayang dah terbalik dah kain tu, sebab tadi nak tukar kain, maka gulung itu sudah letak di bawah, dah naik hampir-hampir terbuka lutut, kan tak kemas namanya. Jadi kita pakailah sekemas mungkin. Saya selalu tengok orang kata tok lelaki suami, dia memang di tempat sembahyang itu ada pakaian khas untuk solat. Sebab itu kalau dia pergi, selalu orang kata lelaki senang tak tukar-tukar. Saya tengok dia memang ada beg, bawa pakaian solat dia. Dia macam perempuan, ada telekung bawa, dia nak tukar semua. Jadi tak gaduh lah dia tunggu saya lambat atau saya tunggu dia lambat, dia sama je. Sebab saya pun kena tukar semua, pakai telekung, pakai tukar tudung, nak melilit ke tak melilit ke. Ketika solat dia pun begitu. Jangan fikir orang lelaki tak perlu tukar. Dia kalau nak bersih, kalau dah bawa pakai seluar, mungkin dah berjalan, kaki-kaki seluar tu sudah melinsir ke najis-najis, kita tak tahu, tukarlah. Ataupun mungkin perlu pakaian-pakaian dalam semua tukar dan sebagainya. Itu adalah lagi baik. Sebab kita bersih, bila kita bersih, syaitan tak dekat dengan kita. Kita kena ingat tu. Okay. Hari ni saya memang Bonda mungkin ada yang merasakan tadabbur Bonda ni cerita hak tu lah Bonda nak cerita. Kita lama tahu dah, tak apa. Jangan rasa macam tu ya. Bonda sengaja sebutkan ni sebab Bonda pun nak ingatkan diri sendiri yang kita rasa perkara tu biasa. Perkara tu bukan perkara baru pun yang kita nak belajar. Tetapi itulah asas yang perlu kita tahu. Walaupun ayat ini cerita tentang mabuk, cerita apa, tapi Bonda cuba kaitkan supaya kita kembali kepada asas ibadah kita. Asas ibadah kita. Dalam solat ada syahadah, dalam semua ada. Jadi kita ingat tu.
kita ingat ada perjanjian kita dengan Allah. Okay. Mungkin setakat itu yang dapat Bonda sampaikan hari ini. Mudah-mudahan minta tahu hari ni hari apa? Hari Selasa. Kita akan lihat ayat yang lain, ayat yang ke-44. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Ini cerita orang yang telah diberikan hidayah tapi mereka nak sesat, dan macam-macam lagi yang kita minta kita dijauhkan lah daripada perkara-perkara tersebut. Okay, akhirnya kita berdoa kepada Allah supaya kita ditetapkan iman, supaya kita sentiasa kuat, kita sentiasa fokus, kita sentiasa khusyuk dalam salat kita. Qad aflahal mu'minun, dalam surah Al-Mu'minun Allah kata orang yang khusyuk dalam salat itu adalah orang yang berjaya. Dan di dalam surah wal musallin allazina dikatakan orang yang orang yang tidak khusyuk salat itu berada dalam kecelakaan. Nauzubillah, itu yang kita tidak mahu. Berulang banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menceritakan kepentingan kita beribadah ataupun khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, khusyukkanlah kami dalam sembahyang. Jadikanlah kami seorang yang diterima salatnya. Jadikanlah salat kami itu sebagai pendinding kami dari melakukan maksiat. Jadikanlah salat kami itu jadi penguat iman kami, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.